شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبنا وقرة أعيننا ومن نشتاق إليه أبدا سرمدا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita ucap terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Masuk pada hadis yang keempat, hadis yang keempat daripada Al-Arba'un An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Biisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf ibni Mira ibni Hasan ibni Husain ibni Jum'ah ibni Hizam Al-Hizami An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i arba'inahu wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jalla al-hadithul rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa as-sadiqul masduq qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'id fawalladhi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Hadis yang keempat ini telah diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dengan lafaz yang pelbagai. Cuma lafaz yang didatangkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini adalah merupakan kebanyakan lafaz hadis yang telah didatangkan oleh Sayyidina Imam Muslim. Atau boleh kita sebut lafaz hadis ini adalah lafaz hadis yang telah didatangkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahih beliau. Cuma kalau kita baca dalam Sahih Muslim, bunyi hadisnya secara penuhnya ada sedikit tambahan, iaitu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan misla dhalik. Lepas tu thumma yursalul malak sampailah habis hadis. Maknanya ada sedikit tambahan, iaitu pada kalimah fi zalik. Namun dalam Arba'in An-Nawawiyah ini, Imam Nawawi berdasarkan nuskah yang saya miliki, berdasarkan nuskah tulisan tangan kitab hadis 40 ni, tak ada yang saya jumpai yang ada tambahan fi zalik. Namun kalau kita buka Sahih Muslim dengan pelbagai cetakan, semua cetakan yang ada yang saya jumpai terhadap Sahih Muslim, kesemuanya ada tambahan kalimah fi zalik. Jadi di sini tahulah kita bahawa Al-Imam An-Nawawi sewaktu beliau mendatangkan hadis dalam kitab hadis 40 ini, sikap beliau kadang-kadang beliau menggabungkan dua hadis. Kadang-kadang hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz sepelbagai, lalu beliau mencantumkan dua riwayat macam-macam ni, dengan kadang-kadang beliau memilih satu riwayat, kemudian beliau hazafkan beberapa kalimah untuk kena balik dengan riwayat yang lain. Sebab dalam riwayat Imam Bukhari tak ada kalimah fi zalik itu, tapi dalam riwayat Imam Muslim ada kalimah fi zalik. Summa yakunu fi zalika 'alaqatan misla zalik summa yakunu fi zalika mudghatan misla zalik. Jadi kalau kita, walaupun Imam Muslim, Imam Nawawi, maafkan saya, Al-Imam An-Nawawi dalam mukadimah tak sebut bahawa manhaj beliau adalah kadang-kadang dua hadis digabungkan jadi satu hadis, atau kadang-kadang beliau pilih satu hadis
yang lebih mirip dengan satu riwayat, tapi kadang-kadang beliau kurangkan beberapa kalimah untuk jadi kena dengan riwayat yang lain. Namun walaupun tak disebut begitu, bila kita perhati dan kita cuba bandingkan dengan riwayat asal, tahulah kita. Contoh yang paling jelas sekali dalam hadis yang mula-mula, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sekadar apa yang saya jumpai, tidak ada satu ulama pun yang meriwayatkan dengan sanadnya hadis seperti itu. Sebaliknya ada dua riwayat yang digabungkan oleh al-Imam An-Nawawi, iaitu al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Kalau ikut riwayat yang penuhnya dibunyi begitu. Satu lagi riwayat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Imam Nawawi gabungkan terus dua riwayat untuk mudahkan pembaca. Okey. Jadi itulah secara kasar tentang hadis yang keempat. Dan kalau adik-adik semua perasan, tadi saya baca haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq qal. Tak ada kalimah qal tu dalam nusrah kita, tetapi walaupun tak ada, tapi dibaca. Ada beberapa perkara dalam ilmu hadis yang ulama menulisnya kadang-kadang secara ringkas. Namun walaupun ditulis secara ringkas, maksudnya tidak ditulis ada beberapa kalimah, namun secara praktikalnya sewaktu dibaca hadis mereka akan sebut. Contohnya bila sebut haddatsana, hujung dia mesti qal. Jadi kalau ada orang baca hadis haddatsana fulan, kita kata walaupun bacanya betul, tetapi sebenarnya yang betulnya, yang lebih tepatnya adalah haddatsana fulan qal, haddatsana fulan qal, akhbarana fulan qal. Bila ada haddatsana, hujung ni mesti qal. Ada akhbarana, hujung ni mesti qal. Okey? Tapi tak tulis. Memang tak tulis kerana atas dasar ringkas. Sama juga dengan kalimah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah kita dah terbiasa kan, an Abi Hurairah qal, dalam tulisan tulis begitu, katakan. Namun walaupun ditulis begitu, secara praktikal membaca hadisnya kita sebut. Kerana ulama kadang-kadang menulis secara ringkas. Apatah lagi memang majlis dulu mereka menulis hadis memang tulis betul-betul nak ringkas je, sebab nak kejar hadis yang seterusnya. Okey, apakah makna hadis yang keempat ini? Secara kasarnya, hadis ini telah diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, atau gelarannya iaitu Abu Abdurrahman. Beliau menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kami dalam keadaan baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan. Baginda sendiri seorang yang benar, bahkan Allah telah membenarkan segala apa yang dibuat oleh baginda Nabi. Sadaqahullah, sadaqahullah, Allah i'tabara anna rasulana sallallahu alaihi wasallam nabiyan siddiqah. Allah telah mengiktibar bahawa nabi kita seorang yang sangat benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami telah diberitahu, kami telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda merupakan seorang yang benar dari semua tingkah lakunya, akhlaknya semuanya benar, dan baginda dibenarkan pula, iaitu oleh Allah Azza wa Jalla. Baginda telah bersabda, qal. Kalimah qal tak ada kan, tapi kita sebut. Sesungguhnya, apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Sesungguhnya setiap seorang di kalangan kamu semua telah dikumpulkan penciptaannya. Dikumpulkan penciptaannya, ini telah disempurnakan penciptaannya. Dikumpulkan maknanya tidak dipisah-pisah, maknanya sempurna. Setiap seorang di kalangan kamu semua telah dihimpunkan, telah dikumpulkan penciptaannya, iaitu telah sempurna penciptaan dia sebagai seorang manusia di dalam perut ibunya selama 40 hari. Biasa kalau siapa yang pernah hafaz hadis ni, ada satu kalimah yang kita tak ada dalam nusrah ni. Apa dia?
Siapa pernah hafal hadis ni? Ada tak kalimah yang saya tak sebut? Memang hafalnya begitu? Akhir pernah hafal begitu? Inna ahadakum iza yujma'. Siapa yang perasan? Ada satu kalimah yang saya tak datangkan di sini. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma thumma yakunu 'alaqatan nutfatan. Allah yaftah alaikum jami'an. Kalimah nutfah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Biasa kita hafaz begitu. Bahkan subhanallah, di dalam kebanyakan nuskhah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah secara tulisan tangan, kebanyakan nuskhah adalah memiliki tambahan kalimah nutfah tersebut. Dan kalau kita tengok buku cetakan kita pun banyak. Mungkin kita sendiri pernah hafaz hadis ini dengan dibaca inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik. Okey. Tambahan kalimah nutfah itu sebenarnya tidak berlaku dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka Sahih Bukhari, Muslim, apa kita hadis pun dengan sanadnya, setakat yang saya cari, tidak ada lagi yang saya temui satu kitab hadis yang didatangkan sanad pengarang sampai kepada Rasulullah, sampai kepada hadis ini, yang Nabi sebut inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Kalimah nutfatan itu sebenarnya ia bukan daripada kalam baginda Rasul alaihi wasallam. Namun subhanallah, realiti yang berlakunya banyak kitab-kitab apabila mendatangkan hadis ini didatangkan kalimah nutfatan. Walaupun kita rujuk Sahih Bukhari, Muslim, tak ada. Jadi di sini ada satu tambahan, macam mana boleh berlaku, wallahu taala alam. Namun secara dari sudut ilmu hadisnya, kalau kita rujuk kitab hadis betul, buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, kitab yang ada sanad, bukan kitab yang mendatangkan hadis ni. Kitab hadis tu dengan sanad pengarang, Sahih Bukhari ke, Sunan Darimi ke, apa sajalah, kitab apa Al-Baihaqi ke, At-Tabari ke, kita tak akan mendapati di sana ada tambahan yang berbunyi nutfatan. Jadi kalimah nutfatan itu yang pertama bukan kalam baginda Nabi, yang kedua dia bercanggah dengan realiti. Sebab kalau kita kata inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, apa maksud dia? Selama 40 hari janin itu berusia, daripada umur dia sehari sampai umur 40 hari, sepanjang 40 hari itu dia masih lagi dalam bentuk nutfah. Dia masih lagi dalam bentuk air mani. Dia hanya berubah penciptaan dia masuk pada hari yang ke-41 ke atas. Sedangkan realiti, kalau kita tanya orang yang mempelajari bidang janin ni, bidang embriologi, kalau kita tengok internet sendiri pun lah, tengok macam mana rupa bayi sewaktu dia berusia 40 hari, sebenarnya dia ada tangan. Ada tangan, ada kaki, kepala, mata, semua dah ada lah. Jantung. Itu bukan nutfah tu, itu dah bentuk janin dah sempurna seluruhnya. Jadi peringkat awal, golongan mustasyrikun, golongan yang mereka mengkaji tentang Islam dengan tujuan untuk mencari kesalahan Islam, mereka mengatakan Nabi telah bercakap dengan ucapan yang bercanggah dengan realiti, iaitu ucapan Nabi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Mereka kata ini bercanggah dengan realiti, bercanggah waqi'. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi tak betul. Sebab bila tanya orang pakar embriologi, bila tengok keadaan janin umur 40, itu dah selesai. Itu dah cukup semua dah anggota dia. Itu bukan nutfah, itu dah ada mata apa semua dah. Dah ada mata, ada tangan, jantung pun dah ada. Itu nutfah ke? Bukan nutfah, itu dah bentuk janin. Cuma kecil sangatlah dia punya saiz dia, tapi dah menjadi makhluk manusia dah. Walaupun rupa tu tidaklah menjadi sempurna lagi manusianya, kepalanya besar lagi, tapi tangan dah ada, kaki dah ada, jasad dah ada. Lalu apabila kita rujuk balik, mereka cuba pertikaikan Nabi. Akhirnya bila kita rujuk kitab hadis yang sebenar, Nabi sebut inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma.
Sesungguhnya kamu telah dihimpunkan seluruh penciptaan kamu, sempurna kejadian kamu sebagai manusia, sewaktu kamu berada dalam perut ibu kamu, sewaktu dalam tempoh 40 hari. Ingin dicari kesilapan Islam, rupa-rupanya yang betul memang Nabi sebut sebiji macam yang ada dalam realiti. Jadi maknanya saya tak langsung hadis ini adalah di antara hadis yang membuktikan betapanya ucapan Nabi itu betul-betul daripada wahyu Allah. Sebab Nabi SAW pada zaman baginda Nabi tidak lagi terdedah perkara ini. Perkara berkenaan dengan perkembangan janin di dalam perut ibu dia. Tapi macam mana Nabi boleh sebut? Macam mana Nabi tahu? Macam mana maklumat ni boleh disebut oleh baginda Nabi? Tak ada jawapan lain. Kadang-kadang Nabi tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, tidak pernah mempelajari embriologi. Tapi Nabi boleh sebut. Okey, apa agak-agak siapa yang beritahu? Tak lain tak bukan. Dia hanya satu jawapan je. Sebab tu orang bukan Islam, mereka kena perhatikan ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis seperti ini, untuk mereka fikir secara matang. Mari mana ucapan ini? Tolong bagi saya satu jawapan. Agak-agak Nabi tahu macam mana. Tolong beritahu gitu ya. Secara amanahnya cuba kita fikir. Nabi tidak pernah membaca dan menulis. Tengok semua yang Allah takdirkan kepada Nabi itu sebenarnya semua adalah untuk membenarkan betapa Nabi betul-betul utusan Allah Azza wa Jalla. Orang lain mungkin ada pengalaman belajar. Contoh macam Waraqah ibnu Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza boleh mempelajari kitab Taurah, boleh baca kitab Hebrew, boleh terjemah lagi Taurat daripada bahasa Yahudi ke bahasa Arab. Daripada bahasa Arab boleh baca ke bahasa Yahudi. Main orang yang mempelajari. Kalau Nabi juga pernah mempelajari seperti itu, mungkin orang kata ini pernah tu baca kitab-kitab sebelumnya. Tapi Allah Ta'ala buang segala kemungkinan yang boleh menyebabkan orang boleh rasa mungkin sebenarnya Nabi dapat maklumat ni daripada sumber lain. Allah tiadakan terus perkara-perkara tu. Dengan Nabi pertama dibangkitkan bukan daripada masyarakat yang terkenal dengan peradaban. Nabi tak bangkit di Rom. Nabi tak diutuskan di Parsi yang terdedah dengan ilmu yang pelbagai. Tapi Nabi lahir, dibangkitkan Allah daripada Jaziratul Arab yang tidak ada peradaban. Masyarakat Arab hidup secara nomad. Bahkan antara sumber pencarian orang Arab, selain daripada berdagang pada musim-musim tenang, antara pencarian mereka adalah berperang. Bila tengok kita punya kewangan kita tak cukup ni, kita punya bisnes ni tak jadi macam ni, okey, lancarkan perang. Sebab bila perang akan ada yang kalah. Bila yang kalah, harta yang kalah menjadi harta kita. Sebab tu masyarakat Arab dia ada satu tradisi namanya an-nasi. Kita pun ada juga tu nasi tu. Cuma nasi kita halal, nasi mereka haram. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya nasi adalah tambahan kepada kekufuran. Apa dia nasi itu? Bukan nasi kita makan tu lah. InsyaAllah innaman nasi bita'na halal balal. Halalul lazizun gamal. Tapi nasi yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala adalah mereka menukar kalender. Elok contoh sekarang ni bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan bulan apa? Bulan Syawal. Tapi katakan masyarakat Arab ketika itu, katakan orang Quraisy, dia kata sekarang kita bulan Ramadan, bulan depan patut bulan Syawal. Bulan Syawal Bulan Syawal kata, bulan Syawal dah boleh perang. Sebab mereka menghormati 4 bulan tak boleh perang. Bulan-bulan haram Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajabul Mudhar. Nabi sebut Rajab Mudhar, bulan Rajab yang sangat dihormati oleh orang daripada suku Mudhar. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Maknanya kalau ikut zaman jahiliah dulu, sekarang kita bulan Ramadan, bulan depan dah boleh perang. Kalau orang Arab kata, kita ni tak mampu ni, sebab orang Arab Quraisy lah, kalau kita perang sekarang, kita tak ada cukup kekuatan tentera. Okey, kita buat pengumuman, bulan depan bukan bulan Syawal, bulan depan bulan Zulkaidah. Tukar tu. Bila musyrikin Arab Mekah, musyrikin Quraisy keluarkan kenyataan tu, sebab Quraisy ni Sayyidul Makkah, Sayyidul Arab. Bila mereka buat keputusan tu, maka semua orang Arab kena ikut. Dia bos, kan? Daripada bulan Ramadan jadi bulan Zulhijjah terus. Zulkaidah. Lepas bulan Zulkaidah sepatutnya bulan Zulhijjah. Katakan bulan Zulkaidah
Dia orang tengok, kewangan kita makin kurang lah. Okey, kita perang. Tapi bulan depan tak boleh perang sepatutnya, sebab Zulkaidah, Zulhijjah ini bulan-bulan yang diharamkan perang. Okey, tukar. Daripada Zulhijjah, bulan depan jadi bulan Syawal. Ya Rabbi, dia, itu yang Allah Ta'ala sebut, sikap mereka yang menukar-nukar kalender tu untuk hawa nafsu mereka. Habis kelang kabut habis orang. Jadi ini satu tambahan dalam apa? Dalam kekufuran. Itu budaya orang Arab. Mereka hidup secara nomad, mereka hidup tanpa ada peradaban, dan tidak diutuskan pula Nabi. Nabi terakhir pada bangsa Arab adalah Nabi Allah Ismail. Bayangkan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad pun dah berapa ratus tahun, kan? 600 tahun, lebih kurang 600 tahun ke 500 tahun lebih, Bayangkan Nabi Ismail lebih awal lama tu, lama sangat. Mereka tidak ada peradaban. Tiba-tiba Nabi dibangkitkan dalam suasana seperti itu, dalam keadaan Nabi pula tak terkesan dengan suasana tu. Mana ada orang Arab yang begitu, kan? Kalau hidup dalam suasana begitu, jadi orang Arab juga begitu. Yang perangai jahiliah jugalah. Tapi subhanallah, lain sikit Nabi ni. Sampai orang musyrikin menggelar beliau sebagai Al-Amin. Tak ada pengalaman Nabi pernah menipu walau sekali. Kalau kita pula, ada tak pengalaman? Mana ada pengalaman dia tak tipu? Memang tipu selalu, kan? Itu mungkin bukan tuan-tuan, mungkin ada orang lain, daripada planet lain, Tapi Nabi Muhammad SAW sepanjang dalam tempoh 40 tahun itu tak sampai tak ada orang kata ini awal amin. Tiba-tiba boleh keluarkan ucapan seperti ini. Agak-agak mari mana? Orang kalau biasa menipu memang kaki penipu, tapi kalau 40 tahun tak pernah menipu, ini satu petanda bahawa ucapannya benar-benar adalah benar, walaupun belum dibuktikan lagi dari segi sains. Apatah lagi kalau dibuktikan bahawa ucapan Nabi kena dengan realiti dan tak ada benda ini diketahui oleh masyarakat Arab ketika itu. Satu maklumat baru bagi mereka. Lebih menariknya, nak bagi tahunya, ulama-ulama Islam sebelum daripada terdedah perkembangan embriologi ini, kebanyakan ulama Islam faham hadis ini, termasuk Imam Nawawi, memahami dalam tempoh 40 hari yang pertama masih lagi dalam bentuk nutfah. Sehingga akhirnya tertambah kalimah nutfah tu, siapa yang tambah wallahu a'lam. Semestinya bukan Imam Nawawi. Sebab Imam Nawawi menghuraikan Sahih Muslim. Kalau kita buka Syarhun Nawawi Sahih Muslim, tak ada tambahan nutfah itu. Namun kitab beliau akhirnya bila orang salin tu, generasi selepas tu mari manatah mereka tertambah, kerana maklumat itu sudah menjadi tersebar. Dari segi hadisnya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Lalu para ulama menguraikan nutfatan, 40 al-ula mazal al-janin ala syakli an-nutfah. 40 hari yang pertama masih lagi janin dalam bentuk baru, bentuk setitis air mani, masih lagi dalam bentuk air mani, belum bertukar sifat dia. 40 hari terperam gitu. Sehingga akhirnya huraian para ulama itu, sehingga akhirnya menjadi benda yang dipegang oleh masyarakat, dan subhanallah sampai boleh tertambah tanpa perasan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sampai para ulama kita sampai ada yang bila bawa hadis datangkan kalimah nutfah, sedangkan ia bukan ucapan Nabi. Tapi nak katanya ini huraian yang tersebar di kalangan para ulama. Maknanya selepas bersama Nabi pun masih lagi benda ni tak jelas. Sehingga Imam Nawawi sendiri berpendapat 40 hari pertama adalah nutfah. Bila benda ni betul-betul jelas sangat, mutakhir zaman kita. Nak katanya subhanallah, punyalah lama huraian ini terdedah dalam keadaan, bila kita maafkan jugalah para ulama kita, sebab mereka menghuraikan hadis berdasarkan kemampuan akal mereka dengan bantuan teknologi yang ada bersama mereka. Tapi hari ini Allah mudahkan kita dapat melihat, subhanallah, ucapan Nabi kena dengan realiti. Jadi ini kesemuanya adalah bukti bahawa subhanallah, walaupun para ulama tersalah menguraikan hadis ini, tetap hadis Nabi ini betul-betul kena dengan realiti. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. 40 hari itu segalanya telah berlaku. Maknanya nutfah, alaqah, mudghah, kesemuanya itu berlaku dalam tempoh 40 hari yang pertama. Sehingga nak katanya dalam mazhab Imam Syafi'i kita,
kalau tak silap mazhab Imam Syafi'i kita kalau mereka tak silapnya dalam mazhab Imam Syafi'i kita sendiri iaitu kalaulah seseorang ibu tu dia ada kandungan sebelum berusia 120 hari, kalau nak digugurkan itu maknanya tiada menjadi masalah. Walaupun ada pendapat ulama kita tak boleh. Ada ulama kita berpendapat sebelum 40 hari yang pertama boleh lagi sebab belum ditiupkan roh. Tapi kebanyakan yang dipegang oleh para ulama kita hatta dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri pun sebelum 120 hari boleh. Start daripada lepas 120 hari tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka berpendapat 40 hari pertama nutfah, 40 hari yang kedua mudghah, alaqah dulu, kemudian baru jadi mudghah, kemudian jadi apa? Kemudian ditiupkan roh. Maksudnya 40 campur 40 campur 40 jadi 120. Ini adalah yang dipegang. Hatta dalam mazhab Imam Syafi'i pun itu yang dipegang. Okey, subhanallah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Summa yakunu alaqatan misla zalik. Kalau dirujuk dalam Sahih Muslim, dia ada tambahan summa yakunu fi zalika, ay fi hadhihi al-muddah, fi zalika al-muddah. Summa yakunu fi zalik, ay fi zalika al-40, fi zalika al-waqt, wa huwa al-40 yawman. Alaqatan misla zalik, ay misla zalika al-jam', misla zalika al-kamal. Ay huwa kadzalik sara alaqatan kamilan fi muddati al-40 al-ula. Dalam tempoh 40 hari yang pertama telah berubah dia daripada nutfah, dia bertukar menjadi alaqah yang sempurna kejadiannya dalam tempoh 40 hari yang pertama. Tapi kalau huraian ulama dulu summa yakunu alaqatan misla zalik, iaitu selepas berlalu hari yang ke-40 masuk hari 41 sampai ke hari yang ke-80, itu janin bertukar menjadi alaqah. Tapi itu huraian para ulama dahulu. Subhanallah. Imam Ar-Razi, kalau kita buka dalam kitab, beliau berpendapat bahawa semuanya berlaku dalam tempoh 40 hari. Dan pada zaman Imam Ar-Razi pun perubatan sudah membuktikan bahawa 40 hari yang pertama semuanya sempurna. Saya pernah terbaca kitab Imam Ar-Razi yang mana Imam Ar-Razi menyatakan dari segi perubatan 40 hari yang pertama semuanya telah sempurna. Maknanya pengetahuan ini pada zaman Imam Razi sudah mula. Imam Razi dengan Imam Nawawi, Imam Razi dulu. Tapi nak katanya pada zaman beliau pun sudah ada maklumat ini. Masih lagi diperdebatkan. Yang menjadi pegangan kebanyakan para ulama pada zaman itu adalah 40 hari nutfah, kemudian 40 hari alaqah, kemudian jadi 40 hari mudghah selepasnya. Jadi 40 campur 40 campur 40 120 Tapi kalau ikut huraian yang realitinya, kesemuanya dalam tempoh 40 dalam tempoh 40 hari itulah berlaku nutfah, alaqah, mudghah. Okey. Summa yakunu alaqatan misla zalik. Kemudian bayi itu, janin itu menjadi alaqah dalam tempoh itu, dalam tempoh itu. Secara sempurnanya berlaku dalam tempoh itu. Summa yakunu mudghatan misla zalik. Mungkin yang menguatkan lagi apa huraian para ulama dahulu, iaitu kalimah summa itu. Summa dari segi bahasa Arab, antara maknanya menunjukkan at-tarakhi, menunjukkan benda yang berlaku selepas itu, bukan tarakhi, maafkan saya. Itu kalau tarakhi, betul lah tarakhi, al-jam'u tarakhi. Dia summa itu menunjukkan berlaku selepasnya. Cuma kadang-kadang kalimah summa juga bermaksud huraian sebelumnya. Jadi summa di sini adalah summa untuk tafsir. Jadi seakan-akan Nabi nak sebut, "Tayyib in kuntum turiduna an ta'rifu ma zal ladzi hadatsa fi muddati tilkal 40 al-an ufassiru lak. Fiha 'alaqah, summa yakunu fiha aidan mudghah." Jadi summa di sini kalau kenakan dengan realiti kita, summa di sini bukan bermaksud selepas 40 hari itu apa yang berlaku. Sebaliknya dalam tempoh 40 hari itu apakah huraian suasana yang berlaku. Summa yakunu alaqatan misla zalika, summa yakunu mudghatan misla zalik, summa yursalul malak. Kalau dirujuk dari segi apa i'jaz, kalam Nabi dari segi realiti semasa, bila Nabi sebut kalimah alaqah, Nabi sebut kalimah mudghah, itu pun sebenarnya adalah satu i'jaz.
Dan Al-Quran juga sebenarnya mendatangkan kalimah ni. Allah Ta'ala sebut walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Jadi ucapan ini datang daripada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Jadi Allah yang menggunakan kalimah nutfah, 'alaqah, mudghah. Kalimah 'alaqah antara maknanya, kalau adik-adik buka lah contoh di Google, keluar 'alaqah, keluar gambar lintah. Antara makna 'alaqah lintah. Bukan kita ni dulu berasal dari lintah, jangan salah faham gitu. Antara maknanya 'alaqah lintah. Dan subhanallah, perangai lintah sama dengan perangai janin dalam fasa dia menjadi 'alaqah. Lintah melekat, dia melekat ke kaki orang. Siapa duduk sawah kan, kena lintah tu, dia melekat. Janin juga ketika tu melekat, dia belum lagi bergantung, dia melekat lagi. Melekat di dinding rahim. Dia belum tergantung lagi, dia melekat. Kemudian lintah hisap darah kan. Janin pun ketika itu ambil segala zatnya daripada ibu. Dan bentuk dia pun ketika itu memang bentuk lintah. Rupanya, bukan kita bahasa berlintah, jangan keluar kenyataan di situ. Baik. Summa yakunu mudghatan misla zali. Mudghah maksud dia, asal kalimah mudghah bermaksud daging yang boleh dikunyah. Madagha tu maksud dia kunyah. Macam kita ambil singgam tu, kita gigit tu, sambil kita ngunyah-ngunyah singgam tu, okey. Sebenarnya kita telah pun madagna apa cakap singgam cakap Arab lupa pula. Liban liban. Jadi itu dipanggil madag. Baik, kita sudah menggigit menggunakan geraham kita. Bagi kita tak gigit ke depan kan, kita ke tepi. Baik. Daging kalau terlalu kecil sampai nak kunyah pun tak terkesan, tak dinamakan mudghah. Tapi kalau daging tu dia sudah berketul sikit dan boleh dikunyah, dinamakan sebagai mudghah. Subhanallah, janin ketika itu dia punya saiz dia, saya terlupa saya tepat berapa cm, lebih kurang 5 cm ke begitu kalau tak silap. 5 cm ni dah boleh kunyah lah kalau kita tak kunyah. Tapi kita tak akan kunyah lah. Siapa nak kunyah kan? Pertama, kemudian dia punya tulang belakang janin ketika itu ada kesan seperti ada gigi yang menggigit. Dia punya lekuk-lekuk dia tu seumpama kalau kita gigit singgam, dia ada kesan lekukan itu. Jadi kena dengan gaya bahasa Arab, kena dari segi bahasa Arab sendiri, suasana janin itu kena dengan apa yang disebut oleh baginda Nabi dan kena dengan realiti. Ini semua adalah, kalau kita nak bincang lah, ini semuanya membuktikan kebenaran baginda Rasul SAW. Belum lagi dengan pelbagai kisah-kisah yang lain. Sebab tu orang yang betul-betul dia berfikir secara matang tanpa dia terikat dengan suasana setempat dia, dengan pengaruh zaman dia akan terima Nabi adalah seorang yang benar-benar utusan daripada Allah Azza wa Jalla. Antara yang saya teringat sekarang ni, Syekh Husri pernah sebut kepada kami, apabila sebagai contoh Nabi SAW dalam peristiwa Hadithul Ifk. Hadithul Ifk cerita tentang apa? Cerita tentang Sayyidatuna Aisyah dituduh melakukan hubungan jahat dengan seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Safwan. Suatu mereka pulang daripada perang, balik dalam perang tu, akhirnya Sayyidatuna Aisyah tertinggal dalam perjalanan. Sebab Sayyidatuna Aisyah nak qada hajat, lepas tu takdir Allah Ta'ala masa nak qada hajat hilang kalung. Dah selesai qada hajat, patutnya terus pergi ke perkemahan. Jadi kalung, mana pergi kalung? Cari balik, bila cari tak jumpa. Bila cari tak jumpa, kemudian bila nak patah balik, dah cari tak jumpa, bila patah balik, subhanallah, tengok sahabat dah tak ada dah. Nabi, sahabat, tentera semua dah tak ada. Yang bawa unta Sayyidatuna Aisyah pula, dia akan letakkan macam rumah kecilnya tu, tandu ke apa, panggil sekedup ke apa istilahnya. Mereka angkat tu, masa mereka bangun ke unta, mereka ingat Sayyidatuna Aisyah di dalam tu. Jadi akhirnya Sayyidatuna Aisyah keseorangan tinggal di tempat itu. Dan Nabi memerintahkan ada seorang sahabat iaitu Sayyidina Safwan. Yang mana Sayyidina Safwan ni beliau akan tidak bersama dengan sahabat. Beliau tunggu lama sikit.
Bila dah berlalu orang, dah sejam, 2 jam orang dah bertolak, barulah beliau seorang-seorang kan akan bertolak ketika subuh dah mula masuk. Bila subuh dah mula masuk, jalan dah terang. Jadi sambil-sambil berjalan tengok kok ada barang tertinggal. Kok ada keris pula, ada pedang tertinggal, ada yang tertinggal baju besi ke apa. Sebab malam, berehat waktu malam dan bertolak tengah malam juga. Jadi beliau akan ambil semua tu. Lah kali yang beliau jumpa adalah Sayyidatuna Aisyah. Baik, apa yang berlaku selepas tu? Orang fitnah yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka fitnah. Mereka bawa fitnah ni seakan-akan Sayyidatuna Aisyah buat benda tak elok dengan Sayyidina Safwan pada malam tersebut. Apa yang berlaku para sahabat Allah? Wahyu tak turun. Dekat 50 hari lebih wahyu tak turun. Okey, agak-agak kalau wahyu ni milik Nabi Muhammad. Kalau wahyu ni dekat Nabi Muhammad, agak-agak bila turun tu? Hari ni orang fitnah, 2 minit lepas tu keluar lah. 2 minit lepas tu keluar lah. Alhamdulillah keluar wahyu lah. Wahyu mengatakan Sayyidatuna Aisyah bagus, tidak terlibat. Tapi Nabi 50 hari. Cerita dia apa? Kena dengan keluarga Nabi. Dan orang Arab sampai ke hari ni kalau di belah-belah Mesir, di hujung-hujung Mesir, di belah-belah Asyut sana, di belah-belah Asyut, belah-belah sana lah, belah-belah kawasan yang banyak kita dengar berlaku pergaduhan kabilah ni. Mereka sanggup bunuh ahli keluarga atas dasar maruah. Walaupun bercanggah dengan syarak lah, tapi mereka sanggup bunuh ahli keluarga atas dasar maruah. Dan orang Arab sangat tertekan kalau dicalarkan maruah mereka. Apatah lagi yang dicalarkan itu adalah Sayyidul Arab, Nabi Muhammad SAW. Tapi wahyu tak turun, lambat turun. Sampai Nabi sebut pada Sayyidatuna Aisyah, kalau kamu sudah tersilap, mohon ampun kepada Allah. Sebab dah tak tahu siapa yang betul. Walaupun berat hati Nabi, berat hati para sahabat Sayyidatuna Aisyah tidak begitu, tapi fitnah itu sangat dahsyat yang berlaku. Orang pakat sebar, orang pakat cerita. Tapi lambat tu wahyu. Nak katanya wahyu bukan di tangan Nabi. Baik, kalau begitu siapa yang turunkan wahyu Nabi tu? Wahyu bukan rekaan. Jadi maknanya ini menunjukkan kebenaran Nabi SAW. Sebab tu ada orang masuk Islam kes kerana hadisul ifk. Ada orang mengkaji hadisul ifki di kalangan orang bukan Islam, akhirnya dia kata ini bukti bahawa lelaki ini bukan orang yang mencipta wahyu, sebaliknya betul-betul menerima wahyu. Masuk Islam kes kerana hadisul ifki. Nak ceritanya itulah, kalau kita mengkaji tentang baginda Nabi, tidak akan kita jumpai pun satu benda yang boleh menyebabkan kita tak menerima bahawa Nabi Muhammad ini Rasulullah. Cuma hari ini orang bukan Islam kadang-kadang mereka tidak suka Islam kerana maklumat yang sampai kepada mereka adalah tidak benar terhadap Islam. Dan ada sebagian ulama kita berpendapat orang bukan Islam, kalau dia tak terima Islam, dia benci Islam kerana dia salah dapat maklumat, dia termasuk di kalangan ahlul fatrah. Maksudnya kalau dia mati sebagai bukan Islam sekalipun, insya-Allah dia akan diselamatkan Allah di akhirat kelak. Sebab dia benci Islam bukan kerana dia benci Islam. Dia benci Islam sebab yang dia faham Islam jahat. Siapa suka benda jahat? Siapa suka Islam? Siapa suka agama yang bunuh orang? Siapa suka agama yang kerja nak merosakkan orang? Dia faham gitu sebab maklumat yang sampai kepada dia begitu. Orang burukkan Islam begitu. Jadi ada sebagian ulama kita berpendapat kalau begitu keadaannya, dia mati benci Islam kerana itu maklumat yang sampai kepada dia, di akhirat dia akan dilepaskan oleh Allah daripada azab neraka atas dasar rahmat Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala a'la wa a'lam. Okey, balik pada cerita kita. Tak khatam nanti kan. Summa yursalul malak. Kemudian malaikat pun diutuskan kepada janin ni. Jadi kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, dan saya mendoakan moga-moga adik-adik satu hari nanti juga dapat menuntut ilmu terus daripada Syekh Yusri biiznillah sementara ada hayat beliau. Allahumma atil umrah syekhina. Summa yursalul malak. Kemudian malaikat diutuskan. Jadi kata Syekh Yusri, ini menunjukkan ada malaikat khusus yang tugas beliau adalah memerhatikan dan menjaga janin. Dia bukan jaga wahyu, dia bukan jaga benda lain, tapi kerja dia, ibadah dia kepada Allah. Allah bertanggungjawabkan malaikat ini. Apa malaikat ini namanya? Tak tahu. Tapi dalam hadis ini, tahulah kita ada malaikat khusus yang diutuskan oleh Allah untuk memerhatikan kandungan janin. Kata Syekh Yusri, bukan semata-mata janin manusia, sebaliknya segala janin, hatta janin binatang sekalipun. Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak menunjukkan betapanya Allah ni
nak ajar kita buat benda jangan sembrono. Walaupun Allah tak perlukan malaikat, tak perlu malaikat. Allah biqaulihi kun, bi iradatihi fayakun. Tetapi untuk mengajar kepada kita akan cara untuk mentadbir, buat benda tu mengambil asbab. Walaupun Allah tidak memerlukan asbab. Malaikat Allah tak perlukan malaikat, malaikat yang perlukan Allah. Allah tak perlu minta tolong malaikat. Tetapi Allah nak ajar kita dalam buat kerja biar bersistem. Summa yursalul malak fayanfukhu fihi ruh. Setelah sempurna kejadian bayi tadi sampai kepada mudghah, kemudian malaikat tadi pun diutuskan oleh Allah kepada si janin, dan malaikat tadi pun meniupkan pada janin tersebut akan ruh. Ditiupkan ruh. Mungkinlah wallahualam kita tak tahu macam mana bentuknya. Tapi kalau ikut zahir nafakh tu, memang dalam mulut malaikat tu ada roh ke? Tak. Bukan malaikat tu menceritakan roh. Tetapi al-asbabnya begitu. Betul? Ditiupkan roh. Allah menjadikan berdasarkan tiupan itu wujud roh dalam bayi sebut. Bukannya malaikat itu dalam badannya ada roh, tak. Kan? Subhanallah, ni semua adalah al-akhdhu bil asbab. Fayanfukhu fihi ruh. Malaikat tadi pun meniupkan pada janin tersebut akan roh. Tahulah kita, sebelum daripada ditiup roh, janin tadi dia hidup secara seperti tumbuhan. Dia hidup tapi tak ada roh. Selepas ditiup roh, baru dia ada roh. Baru dia ketika itu hidup sebagai seorang manusia yang ada roh, ada keinginan, ada segala-galanya. Sebelum tu dia seperti seperti tumbuhan yang hidup, tetapi tumbuhan tak ada kehendak. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat tadi telah diperintahkan oleh Allah bi arba'i kalimat, ai bi kitabati arba'i kalimat. Malaikat tadi telah diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Jadi malaikat ini diperintahkan Allah untuk menulis tentang rezeki budak ini. Dia hidup ni sampai berbanyak rezeki dia akan dapat. Bulan Ramadan dia punya duit masuk berapa? Makan kurma yang akan masuk dalam badan dia berapa? Belum lagi dengan air asin mango yang akan masuk dalam badan dia berapa? Bulan Ramadan, tahun sekian-sekian. Belum lagi syai, air kosong, takmiyah berapa masuk? Semua Tuhan suruh tulis. Nak menunjukkan Allah alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Tuhan ni terhadap segala benda semua maha mengetahui. Bukan tahu lepas benda tu berlaku, bahkan sebelum benda tu berlaku Tuhan dah tahu. Siap Allah Ta'ala suruh malaikat, tulis, dia ni, budak ni dia akan dapat banyak ni. Allah bagi tahu kepada malaikat benda ghaib. Malaikat tak tahu. Tapi malaikat tulis, budak ni rezeki dia punya kuih dodol dia berapa tan dia akan makan, berapa tan dia akan dapat. Semua tu sudah tertulis. Bi katbi rizqihi wa ajalihi. Dia mati bila? Wa amalihi. Apa yang dia akan buat? Amalan dia, baik, amalan buruk, apa yang dia buat, akan buat lepas ni semua tulis. Tulis. Tarikh sekian dia akan buat begini. Tarikh sekian dia akan ikut kelas ni. Tarikh sekian dia akan teripul orang ni. Tulis. Malaikat tu tulis semuanya lah. Ni kalau ada satu orang diperintahkan tulis semua tu, tak daya kita kan. Banyak gila kan. Setiap saat dia tulis, orang ni pukul sekian-sekian ni, saat sekian-sekian dia akan buat begini. Dia akan makan pula banyak ni, air banyak minum. Ya Allah Rabbi. Tapi nak katanya, oleh kerana yang menyuruh itu adalah Ar-Rabbul Alim, Tuhan yang maha mengetahui, maka benda ni mudah bagi Allah Azza wa Jal. Wa syaqiyyun aw sa'id. Hujung hidup dia pula macam mana? Dia jadi orang yang sial, orang yang tidak bahagia, maksud dia mati sebagai mati yang tidak baik, su'ul khatimah, atau dia mati sebagai sa'id, sebagai orang yang bahagia, mati sebagai seorang muslim, mati sebagai husnul khatimah. Jadi ni budak ni tak lahir lagi ni, tapi semua dah tulis dah. Dan kalau dalam riwayat Sahih Bukhari saya sebut lagi, ketika bayi ni sampai pada keadaan nutfah, belum bertukar menjadi alaqah, malaikat ni tanya pada Allah, ya Allah, ni bayi ni dia dah dalam bentuk nutfah, jadi adakah dia akan diteruskan kepada mudghah, kepada alaqah atau tidak? Kalau Allah kata tidak, budak tu akan gugur. Kalau Allah kata ya, dia akan diteruskan kepada alaqah, jadi bertukar menjadi alaqah lepas tu. Lepas tu malaikat tanya lagi, ya Allah, budak ni dah jadi alaqah, adakah dia akan bertukar menjadi mudghah?
Semua tu malaikat tanya dan semua itu akan berlaku. Dia memang malaikat ni khusus menjaga kita sewaktu di alam rahim dulu. Kemudian Nabi menutup ucapan Nabi dengan menyatakan satu benda yang sangat menakutkan kita. Fawallazi la ilaha ghairuh. Demi Tuhan yang tiada Tuhan selain daripadanya. Sesungguhnya salah seorang di kalangan kamu, iaitu sesungguhnya sesungguhnya ada seorang di kalangan kamu semua benar-benar telah melakukan perbuatan ahlul jannah. Perbuatan dia kalau dia pandang secara zahir, perbuatannya adalah perbuatan ahli syurga. Ahli syurga kerja dia apa? Sembahyang, baca Quran, pergi masjid. Kan? Ahli neraka kerja dia apa? Pergi disko, juga lambak, kan? Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Sampailah di antara dia dengan syurga itu, bainahu ay baina hadzal rajul wa bainaha ay wa bainal jannah illa zira'. La yakun bainahu wa bainal jannah illa qadru zira'. Maksud dia Nabi nak bagi tahu sebagai perumpamaannya, dia tu dah dekat sangat dah dengan syurga. Maksudnya dah dekat sangat kepada kematian, yang kalaulah dia mati sebagai seorang Muslim, mati sebagai orang baik, dia ahli syurga lah. Sebab dia punya kehidupan dia memang amalan dia amalan ahli syurga. Sikit lagi dia nak mati yang membawa dia kepada syurga. Fayasbiqu alaihi alkitabu. Namun alkitab yang dimasukkan sini iaitu alkitabah. Kitabatul malak lamma kana hadzal waladu janina fi batni ummi. Tulisan malaikat sewaktu budak ni adalah janin dalam perut ibu dia. Suatu malaikat tanya dia, macam mana ya Allah, dia ni mati sebagai seorang yang husnul khatimah atau su'ul khatimah? Allah kata dia mati su'ul khatimah. Jadi malaikat mengatakan, oh budak ni bila dia mati nanti akan jadi mati su'ul khatimah. Tapi sepanjang hidup dia lepas tu dia jadi orang baik secara zahir. Tapi nak katanya apa yang telah ditulis oleh malaikat tadi berdasarkan Allah bagi tahu jadi. Dah dekat nak mati, bertukar pula perangai dia. Kata tak pernah pun try buat maksiat kan? Tengok orang maksiat macam seronok je. Try sekali lah. Takkanlah sepanjang hidup ni Tuhan tak ampun. Ni dah banyak dah buat baik ni. Sikit dia pun nak try pun kan. Dah rasa nanti tobat lah. Buat maksiat pula. Bertukar hidup dia jadi orang jahat. Sama ada dia jadi orang jahat secara perbuatan atau wali'azubillah bertukar agama terus. Murtad dia pada agama Islam wali'azubillah. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Bertukar dia di saat akhir hidup dia, lalu dia pun mula berperlakuan dengan perlakuan ahli neraka. Jadi jahat dia dengan Allah, lalu akhirnya dia mati sebab dah dekat sangat ajal dia, tapi dia tak tahu. Dia pun mati, lalu dia pun masuk ke dalam neraka. Wal'iyazubillahi min zalik. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli aljannati fayadkhuluha. Ada pula seorang di kalangan kamu semua, kata Nabi, dia ni benar-benar berperwatakan beramal dengan amalan ahli neraka. Sampai di antara dia dengan neraka tu hanya tinggal zira', tinggal apa, sehasta Mesti Ustaz Muhdi bahasa Melayu saya dah kurang sikit cakap Melayu sejam sehari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Tinggal lagi sasta tadi sasta di antara dia dengan neraka. Jahat ni sepanjang hidup jahat. Dah dekat nak mati, tapi rupanya masa dia di dalam perut ibu dia dulu, bila malaikat tanya dia ni macam mana ya Allah, masa dia mati nanti husnul khatimah ke su'ul khatimah? Allah kata budak ni dia akan mati sebagai husnul khatimah. Jadi di saat akhir hidup dia, dia bertukar. Dia jadi baik, dia jadi bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi baik ujung hayat dia. Lalu akhirnya dia pun mati dalam keadaan dia bertukar menjadi orang baik. Lalu dia pun masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jal. Hadis ini kata Imam Nawawi rawahul Bukhari wa Muslim. Apa pengajaran hadis ni dan kenapa Imam Nawawi pilih hadis ni? Pertamanya, hadis ini para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besar dia punya kalau kita nak keluarkan bukan satu kaedah, macam-macam kaedah kita boleh keluar. Pertama, hadis ini membuktikan isbatul qada' wal qadar. Isbatul qadar. Dalam hadis yang kita telah pelajari, hadis kedua, dibincangkan antara soalan Sayyidina Jibril kepada Rasulullah adalah tentang iman. Lalu disebut wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman
Yang Allah dulu, suatu di semenjak azali lagi, Allah sudah menetapkan apakah qadar, apakah ketentuan, apakah nasib kita. Semua yang berlaku, semua sudah tertulis. Jadi hadis yang keempat ini, antara benda yang kita boleh dapat, membuktikan wujudnya al-qadar. Wujudnya perkara yang telah pun diketahui oleh Allah dan telah pun ditulis oleh Allah, dan akhirnya apa yang ditulis Allah berlaku macam yang ditulis. Sebab daripada dalam perut lagi, malaikat dah tanya dah, dia ni macam mana ya Allah, buatan dia apa yang dia akan makan, semua hidup, mati bila, semua clear. Semua sudah tertulis, sudah terrekod. Dan bukti dia pula, kadang-kadang yang ditulis dia mati su'ul khatimah, tapi dalam hidup baik. Nak ceritanya, apa yang Allah telah tulis, yang telah Allah tetapkan berlaku. Walaupun pada awal hidup dia sampai dekat akhir orang baik, tapi kalau dah sudah ditetapkan dia mati sebagai mati jahat, bertukar di hujung hayat dia jadi mati jahat. Akhirnya kena balik dengan ketentuan Allah. Kalau dia tu mati dia sebagai mati baik, walau hidup dia sepanjang hidup jadi orang jahat, di akhir hidup dia akan bertukar menjadi orang baik. Jadi nak menunjukkan hadis ini membuktikan bahawa wujudnya qadar. Beriman dengan qadar, baiknya qadar atau buruknya qadar. Baik dan buruk pada kita lah, sebab pada Allah semuanya baik. Hadis ini juga, selain daripada membuktikan kebenaran bagi Nabi Muhammad SAW, hadis ini juga menyebabkan kita tak berani nak pandang orang dengan pandangan yang buruk. Maknanya hadis ini antara besarnya, kaedah besarnya, bahawa segala yang berlaku ni semua di dalam ketetapan Allah, qadar. Antara benda yang kita dapat belajar dari segi tasawuf punya pula, hadis ini ajar kita, jangan pandang buruk kat orang, jangan pandang lebih kurang kat orang. Sebab tu dalam tasawuf kita diajar, semua umat Nabi Muhammad adalah waliullah. Siapa yang bukan wali? Seorang dia. Siapa? Yang bercakap. Setiap orang kena ada begitu. Tengok dia, takkan yang ni wali kot, jahat perangai. Tiap-tiap hari maki orang. Dalam Facebook, dalam WhatsApp, maki aja. Takkan yang ni wali? Takkan aku yang tak maki tak wali? Mungkin kita faham itu. Takkan dia lagi teruk pada aku. Kalau kita rasa dia lagi teruk pada kita, maknanya kita punya perasaan bahawa dia jahat, kita baik. Tahu mana kita dia punya di belakang kita? Zahir dia memang jahat lah, tapi mana tahu dia ada buat benda yang Tuhan ampun dosa dia. Mana kita nak tahu? Menyebabkan oleh kerana yang kita kenal ni siapa? Diri kita. Orang lain kita tak kenal. Kita hanya tengok zahir je. Tapi dia dengan Allah kita tak tahu. Bukankah ada pelacur yang jahat hidup dia? Pelacur kan? Tapi rupanya kerana pernah bagi makan, minum kepada seekor anjing, Allah ampun dosa dia, masuk syurga. Apa sangat kalau kita, Allah, jahat dia tiap hari bagi anjing betul. Bukannya bagi minum orang, bagi minum anjing. Takkan yang ni boleh? Tak, Allah lain. Allah menilai seseorang itu berdasarkan keikhlasan dia. Kita tak tahu, dia bagi itu sikit dia pada kita, pada Allah besar. Akhirnya Allah ampun dosa dia. Kita pula macam mana? Jadi nak menunjukkan kita jadi tak berani. Orang yang baik tidak akan jadi tertipu dengan amalan dia, dengan sebab hadis ni. Sebab Nabi kata ada orang betul-betul beramal dengan amalan syurga, tapi hujung nasib jadi ahli neraka. Jadi orang yang beramal dengan amalan soleh takut dengan hadis ni. Tetapi dalam takut-takut tu ada harap. Sebab saya ni kalau tengok-tengoknya amalan baik, tapi takut di akhir hayat jadi orang jahat. Tapi kalau lah ada orang jahat sepanjang hidup, di hujung jadi baik, takkanlah saya ni tak boleh termasuk dalam golongan tu. Saya taklah jahat macam dia secara zahir. Takkanlah saya yang dah baik ni tak boleh jadi baik di akhir juga. Jadi kita ada harap. Takut dan harap. Takut sebab kalau kita baca hadis ni, Nabi kata jangan. Ada orang amalan ni zahir baik, tapi akhirnya dia ujung hayat jadi ahli neraka. Jadi hadis ini dari sudut tasawufnya menyebabkan orang yang baik takut nasib dia. Dia tidak akan berasa aman. Selagi dia tak mati dan selagi dia tak berjaya melepasi ujian kematian tu menjadi seorang Muslim, selagi itu dia takut. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, antara karamah seorang Muslim sehingga dia telah diangkat betul-betul sebagai waliullah
adalah apabila dia berjaya mati sebagai seorang Muslim. Itu dah besar dah karamah dia. Sebab sepanjang hidup dia ada karamah, itu masih lagi, wah, saya punya karamah dahsyat tau. Contoh kan, kita cerita orang, nak tahu tak karamah saya punya karamah macam-macam. Itu masih lagi merisaukan tu, sebab dia belum melepasi ujian terakhir, iaitu ujian mati sebagai seorang Muslim. Tapi kalau orang yang telah mati sebagai Muslim, walau dia jahat, ketahuilah bahawa dia telah menjadi ahli syurga Allah. Sebab mungkin dia masuk neraka, tapi dia akan ke syurga juga ujung dia, sebab dia sudah berjaya di akhir. Baik, itu karamah besar bagi dia. Yang tak mati lagi, tak tentu lagi. Yang mati sebagai Muslim, datuk nenek moyang kita dah mati sebagai Muslim tu, yang dikuburkan di kuburan orang Islam tu, itu sah-sah mereka telah selamat daripada api neraka Allah. Kalaulah ada di kalangan mereka yang masuk dalam api neraka sekalipun, itu atas dasar untuk membersihkan, bukan untuk selama-lamanya. Tapi yang masih hidup ni, tak tentu lagi. Waliyahzubillah, moga Allah selamatkan kita semua. Jadi hadis ini menyebabkan orang baik jadi takut terhadap nasib diri dia. Dalam masa yang sama, dia tak berani nak pandang buruk kat orang. Dia tak berani nak pandang buruk, sebab ada orang jahat pada awal, tapi akhirnya berubah di saat akhir. Walaupun dalam hadis ni menyebabkan kita takut, tapi kita masih ada harapan. Kita masih meletakkan harapan. Dan kata para ulama, Nabi sebut dua keadaan. Ada satu lagi keadaan yang Nabi tak sebut dalam hadis ni, tapi sebut dalam hadis yang lain. Innamal a'mal bil khawatim wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah sebut wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap seorang akan dimudahkan oleh Allah berdasarkan apa yang dia telah diciptakan untuknya. Kalau orang itu diciptakan untuk syurga, maka Allah akan menjadikan hidup dia itu kena je dengan perangai ahli syurga. Kalau dia itu diciptakan Allah untuk ahli neraka, maka kehidupan dia akan kena saja dengan perangai ahli neraka. Yang ni merupakan kebanyakan. Jadi dalam hadis ini, Nabi cerita benda yang paling jarang berlaku. Apa dia? Satu orang hidup dia baik, akhir hayat jadi jahat. Ini sangat jarang berlaku. Ada satu lagi yang biasa berlaku, banyak kita dengar. Awal hidup jahat, dia akhir hayat bertukar jadi baik. Ini selalu kita dengar. Tapi ada satu lagi yang sangat-sangat selalu kita dengar. Daripada awal hidup baik, akhir hidup pun baik. Yang ni selalu sangat kita dengar. Daripada kecil bagus, akhirnya meninggal pun bagus. Tapi biasa juga kita dengar, dan banyak kali juga kita dengar, orang awal hidup jahat, sampai nak dekat mati berubah. Kan? Yang jarang kita dengar, sepanjang hidup baik, tapi akhir masa nak mati jadi jahat. Jadi hadis ini dari sudut tasawufnya sangat memberi kesan. Sebab tu para hadirin rahmati Allah, kalau kita duduk, kita ditarbiah oleh ulama-ulama sufi, kita akan diajar, jangan sangka buruk dengan orang. Husnuzan bil muslimin, sangka baik dengan orang Islam. Semua orang Islam adalah waliullah. Siapa yang bukan wali Allah? Saya. Kita saja, sebab kita kenal diri kita. Takkan perangai jahat macam ni jadi wali. Orang lain nampak jahat, tak tahu dia dengan Tuhan macam mana. Jadi menyebabkan kita jadi takut dengan nasib diri kita. Dalam masa yang sama kita berharap, dan kita tidak akan benci kepada ahlul maksiat. Kita hanya benci dengan maksiat, tapi dia tu tak. Sebab kita tak tahu dia berubah ke tidak. Bahkan takut dia masuk syurga lebih awal daripada kita. Tak takutlah kan. Kita harap kita lebih awal lah, sebab kita semua kita nak cepat. Tapi dalam masa yang sama, mana tahu dia lebih awal ke syurga sebelum kita. Jadi kita benci dengan maksiat, tetapi pelaku maksiat kita sayang. Bahkan tak tahu, entah zahir saja maksiat, belakang dia punya baik dia tu kita tak tahu. Tapi dalam masa yang sama, janganlah pula hadis ini menyebabkan ahli maksiat, insya-Allah ni adalah bangun. Hadis ini untuk meletakkan pengharapan, bukan menggalakkan ahli maksiat terus dengan maksiat. Sebab tu kita dalam nak baca hadis pun, kita tengok, kalau kaki maksiat, jangan baca hadis ni kat dia. Kita baca hadis yang lain. Sebab apa? Kalau kita baca hadis ni, tengok, ada orang hidup jahat, akhir hayat jadi baik. Jadi tak kena. Sebagai seorang doktor, kita kena tahu perangai kita punya pesakit. Kalau pesakit kita perangai macam tu, jangan dibaca hadis begini. Tunggu sampai dia jadi elok, baru kita baca hadis begini. Tapi selagi dia sakit, jangan. Macamlah orang yang sakit, jangan bagi dia sakit apa macam mana, jangan bagi dia gula. Nanya dia. Walaupun biasanya orang suka pada gula, kita sendiri pun minum gula. Tapi kalau untuk orang sakit, jangan bagi. Tak kena. Tidak hikmah kalau kita memberikan orang sakit benda yang menyakitkan dia lagi. Okey,
Ya Rabbi. Saya ingat baca 2 hadis. Adakah salah saya? Atau salah jam ni? Yang terakhir. Nampaknya satu hadis je lah hari ni. Khairan insyaAllah. Setiap orang ada rezeki dia. Yang terakhir. Mungkin ada di kalangan kita dan juga ada di kalangan pendengar tertanya, kalau begitu nayalah orang yang masuk neraka. Sebab semua yang telah Allah tetapkan akan berlaku. Maknanya kalau Allah sudah tetapkan dia sebagai ahli neraka, buat macam mana pun dia akan kena neraka juga. Sebab tak akan mampu kita melawan qada Allah. Ya. Seumpama contoh, tak akan mampu kita melawan qada Allah yang telah menetapkan apa yang berlaku ke atas umat ini. Kita tengok orang Palestin, kita sedih kan? Tapi qada Allahnya begitu ke atas umat ini. Bila akan terbebas Palestin itu? Apabila datangnya Nabi Allah Isa nanti. Mungkinlah di tengah-tengah tu berlaku pembebasan, tapi dia tidak bersifat selama-lamanya. Palestin pernah bebas pada zaman Sayyidina Umar, pernah bebas pada zaman Sayyidina Sultanul Muslimin Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi tak lama dia akan kembali balik pada takdir Allah yang asal, iaitu Palestin itu akan sampailah terakhir sekali kita akan memerangi golongan Yahudi. Itu takdirnya. Tapi bukanlah maksud dia tak apalah, silakan Yahudi hentamlah, macam mana. Tak. Itu fitnahnya. Baik, macam mana kita nak buat? Okey, sekadar kemampuan kita apa? Tapi dalam masa yang sama kita sedar takdir ini tak akan mampu, perbuatan kita tak akan mampu mengubah takdir. Kita hanya buat berdasarkan bagaimana kita nak menjaga iman kita pada fatrah itu. Maknanya semua benda yang telah Tuhan tetapkan akan berlaku. Macam mana nasib orang yang ditetapkan namanya di alam perut, dia adalah ahli neraka Allah. Buat macam mana? Mai adakah ini bermaksud Allah zalim? Wali'azubillah. Lahu iqabu man, kan dalam matan Zubat, lahu iqabu man ata'ahu kama yusibu man asa wa yuli ni'ama kazalahu ayyulimal atfala wa wasfuhu bizzalimi istahala. Bagi Allah berhak untuk menjadikan orang yang taat kepada Allah jadi ahli neraka. Allah berhak. Tak ada siapa boleh lawan Allah. Tak ada siapa boleh protes, boleh buat muzaharat, demonstrasi depan Allah. Tak ada siapa. Lahu iqabu man ata'ahu kama. Allah berhak untuk bagi neraka kepada orang yang taat kepadanya. Dan Allah berhak untuk memberikan syurga kepada kaki maksiat. Dan Allah berhak untuk memasukkan ke api neraka budak-budak kecil yang mati sebelum balik. Namun untuk mengatakan Allah itu sebagai Tuhan yang zalim, mustahil. Sebab apa? Sebab kata ulama kita, kita semua berada pada mulkullah. Kita semua berada pada kekuasaan Allah. Zalim apabila kita guna benda bukan hak kita. Kita menggunakan hak orang lain. Tapi apabila kita semua adalah hak Allah, ikut Allah lah. Ini kalau ikut dari segi tahap tinggi ni. Tapi mungkin ada orang tak boleh terima lagi, dia tak sampai lagi tahap tu. Tapi orang yang tahap tinggi, keimanan ni tinggi, dia kata, serahlah Tuhan nak masuk saya dalam neraka ke syurga, itu hak Tuhan. Tugas saya taat pada Allah. Allah nak masukkan saya ke, sila, bukan kerja saya. Tapi tak berani kita nak doa begitu. Tapi tahap tingginya begitu. Orang yang sampai ke makam itu, dia akan melakukan ibadah, dia akan cari redha Allah, tak kira Allah nak campak dia api neraka ke syurga. Itu bukan kerja dia. Kerja Allah masukkan siapa yang Allah nak ke syurga. Kerja Allah nak masukkan siapa yang Allah mahu ke neraka. Kerja saya taat kepada Allah dalam apa keadaan sekalipun. Tapi tinggi. Tak berani kita nak doa begitu, kan? Dan tak mampu kita kata, ya Allah serahlah. In kunta turi an tulqiyani fil jannah anta ahlun. In kunta turi an tu'azibani ana la ahla wa sana ya Rabb. Al-muhim anta tarda bi. Tarda anni. Tak berani nak doa begitu. Pulanglah nak masuk api neraka pun tak kisah ya Allah, nak ke syurga pun tak kisah. Sebab semua benda ni adalah hak kamu. Saya hak kamu, buatlah apa yang kamu nak buat kepada saya. Tapi realitinya begitu. Hak Allah untuk buat apa saja. Apabila kita milik Allah, syurga milik Allah, neraka milik Allah, Allah nak masukkan siapa ke syurga, itu hak Allah. Tak ada siapa boleh protes. Ikut dia lah. Kita bukan rakan kongsi dengan Allah Ta'ala. Kenapa buat macam ni Allah? Kenapa tak ikut perjanjian? Awak siapa? Bila pula Tuhan buat perjanjian dengan kamu? Ikut Tuhan lah. Lain kalau kamu dimiliki oleh Tuhan lain. Tapi masalah ada ke Tuhan lain tu? Tak ada. Jadi oleh kerana kita semua ni milik Allah, serah pada Allah nak masuk kita ke dalam apa tempat yang Tuhan nak inginkan. Nak ke syurga ke neraka ke, tak nak ke mana-mana, serah Tuhan. Tapi tak adalah orang tak ke mana-mana tu, mesti ke syurga atau ke neraka. Okey.
Itu jawapan satu, jawapan yang tahap tinggi. Mungkin orang boleh terima, mungkin ada orang tak boleh terima. Tapi realiti itu jawapan dia. Baik, jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua, yang ni mungkin orang boleh terima. Allah Ta'ala bukan bersifat zalim kepada orang tadi. Jawapan pertama tu selesai. Kalau Allah nak masukkan orang yang baik ke dalam neraka tu, itu tidak zalim. Sebab zalim melakukan benda bukan pada hak. Tapi syurga milik Allah, neraka milik Allah. Orang yang buat baik pun milik Allah. Serah Tuhan lah. Itu jawapan pertama. Tak zalim. Okey, kalaulah masyarakat kita tak sampai nak faham gitu, kita sebut satu lagi. Sekarang ni, siapa yang pilih nak buat jahat tu? Satu orang nak buat jahat. Masa dia nak buat jahat tu, ada ke? Ya Allah, kenapa tangan saya bergerak ni? Ya Allah, kenapa tangan ni ambil barang ni? Ya Allah, ya Allah, kenapa ni? Atau nak ambil ke tak ambil? Nak ambil ke tak? Ambil lah. Ambil barang orang curi. Masa dia ambil tu, dia, kenapa tangan bergerak? Tak ada kan? Siapa yang pilih? Siapa yang pilih nak buat jahat ni? Adakah dia kena paksa? Satu orang dia nak buat benda tak elok, dia nak tinggal semayang, yazbillah. Adakah, ya Allah, kenapa tak boleh bergerak ni, nak ambil wuduk tak boleh? Ya Allah, ya astaghfirullahalazim. Habis waktu. Ke dia boleh bangun tapi balas? Sekarang ni siapa yang nak jahat tu? Yang nak jahat tu kita. Maknanya yang pilih untuk ke neraka itu orang yang nak pilih ke neraka. Bukan Allah pilih untuk dia. Ni jawapan kedua. Bukan Allah yang paksa dia ke neraka, tak. Dia sendiri nak pilih. Dan Allah ini, kata Syekh Hussein, Karim. Allah ni Tuhan yang sangat pemurah, sangat sayang pada hamba dia. Allah dah kata, saya tak nak paksa kamu. Ni syurga, ni neraka. Siapa yang nak ke syurga, ada Rasulullah-nya. Rasul Allah untuk ke syurga pada Nabi dan para Rasul. Untuk ke neraka, ada utusan Allah yang nak bawa ke neraka. Siapa dia? Iblis. Betul, bila orang marah kepada Ibn Arabi, bila Ibn Arabi kata Iblis adalah Rasulullah. Iblis Rasulullah? Betul, Rasulullah fisyar, utusan Allah yang dia ini peranan dia bawa orang kepada jahat. Kalau kamu nak jahat, ada orang boleh buat kepada kamu jahat. Ada iblis, ada nafsu. Ini memang kalau nak jahat silakan, nak baik silakan. Okey, dia di dua tempat. Kamu nak mana? Bukan saya lah. Orang tu kata, saya nak ke neraka. Okey, silakan. Jangan saya nak paksa. Kalau dia nak ke neraka, tapi kita tak bagi, kesian ke dia? Dia nak. Allah Karim. Kata Syekh Hussein, Allah ni Tuhan yang sangat sayang kepada hamba dia. Kalau orang tu setelah Allah dah sebut, ni neraka ni, dia kata, minta maaf, saya nak juga. Okey, silakan. Dia punya kegembiraan dalam api neraka. Buat macam mana? Walaupun dia menangis, meraung nanti, tapi dia kau masuk syurga pun tak selesai. Dia kata tekanlah syurga. Dia suka neraka. Dia pilih nak ke neraka. Takkan kita nak alang. Allah tak paksa kita. Maka oleh kerana dia yang nak pilih, maka silakan. Cumanya Allah ni Tuhan. Bila Allah Tuhan, Allah Maha mengetahui. Bila Maha mengetahui, sebelum dia wujud Tuhan dah tahu dia nak pilih apa. Sebab tu Allah rekodkan siap-siap, dia ni akan ke neraka. Bukan Allah paksa dia ke neraka, dia nak pilih ke neraka. Cumanya Allah yang Maha mengetahui sudah mengetahui yang dia akan ke neraka sebab dia nak ke neraka. Lalu dia rekodkan, fulan bin fulan, kalau nak tahulah akan datang dia nak ke neraka, maka itu tulis siap-siap lah. Sebab itu pilihan dia dan tak akan berubah. Dia akan ke neraka sebab dia nak ke neraka. Tapi dia tak wujud lagi Allah. Memang dia tak wujud lagi. Tapi kalau Allah tak tahu, itu jahil. Mustahil Allah jahil. Sebab Allah Maha mengetahui dulu, sekarang dan akan datang. Maka Allah sebut pada malaikat tadi untuk membuktikan, nak beritahu kepada kita bahawa Allah ni Maha mengetahui. Tak ada istilah Allah tak tahu. Semuanya Allah tahu. Oleh kerana dia pilih nak ke jahat, maka Allah tulis siap-siap dia akan ke jahat. Jadi siapa yang salah? Yang menulis atau yang pilih? Yang pilih. Oleh kerana dia yang nak ke neraka, dia yang bertanggungjawab. Lepas tu kata Syekh Hussein, dan saya nak tutup cerita ni dengan perumpamaan menarik yang saya dengar daripada Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Selalu nak habis pukul 10.45, tapi selalu tak lepas kan? Itu kelemahan saya, maafkan saya. Lepas ni saya tak buat lagi. Lepas ni saya tak buat lagi Okey. Ya Rab, kalau buat lagi tu saya mohon maaf. Biasalah kan, buat macam mana, saya insan yang lemah kan.
Okey, kata Fadilatul Syekh Husni bin Rushdi, perumpamaan yang menarik. Perumpamaan menarik dalam isu hadis ini. Satu orang masuk pasar raya. Dia bawa troli kan? Dia masuk pasar raya, dia bawa troli. Ada siapa dia paksa dia masuk kedai tu? Tak ada. Dia masuk. Bila dia masuk dalam troli, ada macam-macam barang. Ada siapa paksa dia beli? Tak ada. Dia nak beli pun boleh, tak nak beli pun tak apa. Dia pun bawa. Dia masuk dalam kedai tu, dia bawa troli, dia tengok, oh, yang ini barang-barang baik, yang ni barang jahat. Tapi dalam kedai tak tulis ini barang-barang jahat. Tak adalah. Tapi secara perumpamannya begitu. Dia masuk dalam kedai tu, dia kata, oh, macam-macam barang ada. Barang elok pun ada, barang tak elok pun ada. Okey. Dia pun ambil barang elok, buh sikit. Tapi banyak sangat elok ni. Nanti tak seragam lah, ambil sikit jahat. Ambil jahat. Ada siapa paksa dia ambil? Tak. Dia sendiri ambil. Dia pun bawa lagi pusing lagi, dia menjelajah kedai tu. Akhirnya dia kata, takkan nak duduk sini, kena balik. Bila balik, dia boleh keluar ke? Dia boleh keluar, tapi dia kena sekat dulu kaunter. Kaunter pun tulis check. Oh, sekian. Okey, kamu kena bayar sekian. Kaunter tu ke yang paksa dia suruh beli barang? Tak. Dia yang pilih. Tiba-tiba mahal. Betul mahal? Apa yang mahal ni? Duit tak cukup. Siapa suruh beli? Dia tak boleh marah kaunter sebab dia yang pilih. Banyak yang dia pilih sebab harga dah ada dah. Pilih perbuatan ni neraka, tapi dia pilih juga. Kaunter sekarang beritahu, tuan telah membeli perbuatan-perbuatan jahat, maka bayaran dia tuan akan masuk api neraka ya. Okey, terima kasih. Ini dia punya cek masuk api neraka. Jadi maknanya seumpama kita masuk dalam kedai tu, kita yang beli barang dah kali kita kena bayar. Kita tak boleh marah kepada orang yang minta kita bayar sebab yang pilih barang tu kita. Kalau kita tak nak beli, kita beli cukup-cukup ya, beli setakat yang kita perlukan je. Berasa takut nak bayar banyak, jangan beli barang banyak, barang sikit. Jadi macam tu juga kita atas dunia ni. Kita masuk atas dunia ni macam-macam ada. Yang baik ada, yang jahat ada. Baik. Siapa yang pilih? Kita. Kalaulah seorang itu dia sendiri yang pilih api neraka, dia sendiri pilih benda jahat, maka dia tak boleh salahkan hisab. Dia tidak salahkan Allah yang akan tentu dia akan api neraka, sebab yang pilih sebenarnya bukan dia. Bukan Allah yang paksa dia, tapi dia sendiri yang nak benda tu. Maka itulah perumpamaan yang Fadilatul Syekh sebut kepada kami untuk memahami sebenarnya qada dan qadar Allah ini sebenarnya tidak menzalimi kita. Sebaliknya Allah yang Maha mengetahui merekodkan untuk menunjukkan apa yang Allah tahu sama dengan apa yang bakal berlaku. Sebab tidak ada perselisihan di antara ilmu Allah dengan realiti yang bakal berlaku. Okey, sekarang itu dahulu. Moga-moga direzeki oleh Allah. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada hadis yang kelima. InsyaAllah. Okey, besok saya tak ada. Lusa juga tak ada. Maksudnya kita cuti 2 hari. Kita cuti 2 hari. Kita akan bertemu pada hari Jumaat nanti insyaAllah. Besok hari Rabu tak ada. Hari Khamis tak ada. Nampak macam sedih je ke seronok ni. Sedih tapi senyum tu saya tak faham tu. Dia kata dia sedih kan, tapi dia senyum. Niat kata sebenarnya kami sedih, tapi nak buat macam mana benda qada Allah kan. Jadi kita terimalah, kita redha dengan qada dan qadar Allah. Jadi esok tak ada, Khamis tak ada. Kita akan bertemu pada hari Jumaat nanti insyaAllah biiznillah azza wa jalla. Jadi hadis yang keempat ini Imam Nawawi nak letakkan pada minda kita, semua yang berlaku semua berdasarkan qada dan qadar Allah. Walaupun disebut dalam hadis yang kedua, namun hadis kedua tu itu konklusi seluruh Islam. Hadis apa hadis pun dia akan ke situ juga. Dia akan masuk ke hadis Nabi Jibril. Cuma perinciannya bermula dah daripada hadis yang ketiga sampai ke terakhir. Itu perincian kepada hadis Nabi Jibril tadi. Jadi perincian yang kita boleh ambil daripada hadis yang keempat maafkan saya adalah berkenaan dengan isbatul qada, isbatul qada'i wal qadar. Baik, sekarang itu dahulu, moga diberkati Allah. Kita sama-sama tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa hujan turun tu?
Maknanya akaun kita tu dah kena baiki tu. Banyak sangat hujan tu InsyaAllah khair biiznillah Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته